Okay, kita lihat lebih terperinci mengenai rational numbers ni ataupun nombor nisbah. Dia adalah decimal that can be converted to fractions. Maksudnya nombor-nombor nisbah ni kita boleh tukar decimalnya menjadi fraction. Okay, ataupun fraction tukar jadi decimal. Dan dia melibatkan all integers. Okay, melibatkan all integers. Dan dia juga boleh ditulis dengan menggunakan dua cara. Okay? Ada dua jenis lah maksudnya. Okay. Sama ada kita nak tulis dia secara, sama ada dia adalah ordinary terminating decimals. Okay? Ataupun dia adalah infinite repeating decimals ataupun recurring decimals. Okay? Kalau kita tengok kat sini, ordinary terminating decimals ni maksudnya nombor-nombor perpuluhan yang bila kita convert kepada decimal, dia boleh stop nombornya. 1 over 10 ialah 0.1. 2 over 5, 0.4. Dia boleh stop. Itu disebut sebagai ordinary terminating decimal. Okay? Nombor-nombor perpuluhan yang boleh berhenti. Lagi satu jenisnya adalah infinite repeating decimals ataupun kita sebut sebagai recurring decimals. Okey, nanti kita akan lihat macam mana cara kita nak tukar recurring decimals ni menjadi nombor-nombor pecahan. Okey, jadi nombor recurring decimals ni sebenarnya kalau awak tekan kalkulator, dia tak boleh bertukar jadi nombor pecahan. Memang tak boleh. Kalau tak percaya awak cubalah. Memang tak boleh kecuali kita ada guna cara convertkan dia menjadi nombor pecahan. Okey. Recurring decimals ni kita nampak perpuluhan dia ada pattern. Kat sini 6, 6, 6, 6 berulang-ulang. Ataupun 0.343434 dia berulang-ulang tanpa berhenti. Kita sambung lagi dengan irrational numbers. Okay. Kalau tadi rational numbers ialah decimal yang kita boleh convert kepada fraction. Irrational numbers pula adalah decimal yang cannot be converted to fractions. Okay? Kita tak boleh nak tukar kepada fraction. Okay, yang pertama, dia adalah not ratios of two numbers. Nombor-nombor irrational ni dia bukan nombor nisbah bagi dua nombor. Okay? Jadi square root 13, contohnya square root 13 ialah 3.605552 dan nombor dah ada lagi. Ini memang non-stop. Dan nombor ni memang tak boleh nak tukar menjadi nombor pecahan. Okay. Nisbah antara dua nombor tu macam nombor pecahan. Dan dia never repeat or terminate. Tadi rational numbers, dia ada recurring decimal kan. Nombor-nombornya berulang-ulang. Okay. Yang ini nombor dia tak berulang. Contohnya macam pi. Pi 3.1415926 dan ada lagi nombor-nombor dia yang memang non-stop. Okay? Dan pi ni dia special sikit. Ada kajian khas. Ada saintis-saintis yang cuba nak cari nilai pi ni dia akan stop dekat mana. Sampai dah berhelai-helai, berpuluh-puluh helai kertas pun never stops. Okay? Sentiasa terus saja nombornya. Okey, dan juga nombor-nombor irrational ni dia tak berhenti. Okey. Nampak macam recurring decimal, nampak macam ada pattern tapi sebenarnya tak ada pattern pun. 0. Ini contoh je. 0.34334334334. Dia nampak macam dia recurring tapi dia sebenarnya tak sama. Dia lain sikit daripada recurring decimal. Okey, ini adalah irrational numbers. Okey, kita masuk pula berkaitan dengan surds. Okey. Berkaitan dengan surds. Surds is a number in root form to express its exact value. Okey, apa yang dimaksudkan di sini? Dia ada nombor-nombor dalam bentuk root form. Okey, dalam bentuk root. Mana bentuk root tu contohnya macam ni lah, square root kan. Ataupun dia ada cube root. Ataupun dia ada lain-lain lah, fourth root, okay? Ataupun dia ada n root, macam tu kan. Jadi ni semua bentuk-bentuk ni disebut sebagai radical symbols. Okay, radical symbols. Okay,
Jadi kita andaikan let A is a rational numbers and N is a positive integer. N adalah nombor-nombor integer positif dan A itu adalah nombor-nombor rational. Jadi, kalau cikgu tulis secara begini, okey, ada square root dan n root, okey, n root A. Okey. Ini kita boleh tukar dia menjadi A to the power of 1 over n. Okey. Tak elok pula A cikgu tukar balik. Okay. Right. A, bolehlah tu A to the power of 1 over n. Okey, yang ini cara kita nak sebut dia, kita tak kata n root. Okey, kita tak sebut dia sebagai n root. Kita kata cert A order n. Okey, cert A order n. Okey, cert A order n ataupun cert A peringkat n. Macam tu. Dia cara dia lain sikit kan. Okey. Dan saya kata kita ada square root 2. Okey, square root 2. Square root 2 ni ataupun kita sebut sebagai cert 2. Okey. Dan kita ada cert 4. Okey. Jadi dekat sini yang kita sebut sebagai cert ialah cert 2. Ini kita kata cert. Tapi cert 4, square root 4 ni kita tak sebut sebagai cert 4. Kita tak sebut. Sebab square root 4 ni dia masih boleh dipermudahkan. Okay, kita boleh simplify. Dia menjadi 2. So dia bukan, kalau begini kesnya, ini bukan cert. Tapi square root 2 dah tak boleh dipermudahkan. Ini adalah cert. Okay, ini adalah cert. Okay. Jadi secara conclusionnya, kita boleh katakan bahawa kaitan antara cert dan irrational numbers, okay, kaitan antara cert dan irrational numbers, semua cert itu adalah irrational numbers. Okay. Semua cert adalah irrational numbers. Di sini all certs are irrational numbers. Tapi bukan semua irrational numbers adalah cert. Okay. Yang ini adalah sum. Jadi, some irrational numbers are certs. Itu kaitan antara certs dengan irrational numbers. Jadi, soalan ni boleh ni disoal dalam logical reasoning. Okay, dalam matematik kan? Logical reasoning. Boleh disoal soalan ni. So, kita kena ingat bahawa semua certs adalah irrational numbers, tapi bukan semua irrational numbers adalah cert. Cuma sebahagian sahaja. Okay, cikgu nak sambung lagi dengan beberapa extra knowledge. Okay, extra knowledge ni maksudnya taklah disoal dalam exam awak. Ini cuma pengetahuan aja. Dah halang-halang kita belajar pasal cert ni kan. Cikgu bagilah extra sikit pengetahuan mengenai cert. Okay. Kalau dia ada cert ataupun square root, depannya ordernya 2. Okay, ordernya 2. Kita sebut dia sebagai quadratic cert. Kalau ordernya 3, dia sebut sebagai cubic cert. Quadraticnya, ordernya 4 disebut sebagai biquadratic cert. Selain daripada itu, dia akan sebut sebagai order yang keberapa lah. Cert A order 5, cert A order 6. Okay. Jadi untuk peringkat awak, peringkat SPM untuk KSSM, kita hanya tengok pada quadratic cert sahaja. Okay. Jadi kalau kita ada single cert, cert 2, cert 3, ini kita sebut sebagai monomial cert. Okay. Ini dipanggil sebagai monomial cert. Ini pengetahuan saja yang awak tak payah hafal tau. Jangan pula awak beraya-ya menghafal. Ini sebagai pengetahuan saja, tambahan. Okay. Ini disebut sebagai monomial cert. Dan kalau cert tu digabungkan dengan something else, okay, digabungkan dengan term yang lain, cert 2 plus 3, cert 2 plus cert 3, ini disebut sebagai binomial cert. Okay.
binomial set. Dan kalau set tu digabungkan, nampak macam sama tapi simbolnya berlainan. Okay. Set 2 plus 3 and set 2 minus 3. Okay, yang ni disebut sebagai conjugate set. Okay, conjugate set ni awak akan guna. Ini masuk dalam kita punya syllabus. Okay, conjugate set. Ya, so ni kesemuanya adalah extra knowledge sahaja.